Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina binti Muhammad Nazwi, KID 220604093. Nama saya Nurul Najwa binti Musa, KID 2206040474. Nama saya Nur Izzatul Hazika binti Muhammad Hairi, KID 2206044128. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang Khalifah Saidina Osman bin Affan. Biodata Osman bin Affan. Nama sebenar ialah Osman bin Affan bin Abu Al-As. Beliau berketurunan Bani Umayyah. Dilahirkan pada 576 Masihi, iaitu 6 tahun selepas tahun gajah. Beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Beliau menjadi khalifah yang ketiga. Beliau menjadi khalifah pada 644 hingga 656 Masihi. Beliau wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Beliau wafat kerana mati dibunuh oleh pemberontak ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau juga diberi gelaran Zunnurain. Seterusnya kita masuk kepada keislaman Saidina Osman bin Affan. Apabila usia beliau mencecah 30 tahun, beliau telah pun memeluk Islam hasil ajakan Saidina Abu Bakar. Ini kerana Saidina Abu Bakar telah menasihatkan agar Saidina Osman tidaklah perlu menyembah sesuatu yang tidak boleh mendengar, melihat dan memberikan mudarat kepadanya. Kemudian Saidina Abu Bakar memperkenalkan kepada Rasulullah dan mengucapkan syahadah. Saidina Osman juga paling awal telah berhijrah ke Habsyah, kemudian diikuti oleh muhajirin yang lain demi memelihara Islam. Kemudian beliau turut serta berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Kemudian kita masuk kepada perkembangan Islam semasa pemerintahan Saidina Osman. Saidina Osman menjadi khalifah selepas Saidina Umar Al-Khattab dibunuh pada tahun 644. Beliau memerintah selama 12 tahun, iaitu dari tahun 644 hingga tahun 656. Semasa pemerintahannya, keseluruhan Iran, sebahagian daripada Afrika Utara dan Cyprus menjadi sebahagian daripada Empayar Islam. Adalah dikatakan bahawa Saidina Osman melantik saudaranya sebagai pentadbir jajahan baru Islam. 6 tahun pertama pemerintahannya aman, manakala 6 tahun terakhir pula keadaan huru-hara. Beliau berjaya menyatukan mushaf Al-Quran yang berbeza-beza kepada satu mushaf mengikut susunan mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar. Hingga hari ini kita gunakan mushaf Osmani. Seorang sahabat Nabi dermawan semasa di Madinah membeli telaga air dari Yahudi dan mewakafkan ianya untuk keperluan masyarakat Islam. Pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah mengenai Saidina Uthman. Menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau telah mengawini dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang berbeza. Saidina Uthman radhiyallahu anhu ini merupakan salah seorang yang telah dijanjikan syurga. Saidina Uthman mengawini puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Namun, setelah Ruqayyah meninggal dunia, beliau telah mengawini Ummu Kulsum. Kemudian selepas Ummu Kulsum meninggal dunia pula, beliau telah berkahwin sebanyak 7 kali dan isteri terakhirnya yang bernama Nailah binti Furaifishah. Terusnya, kisah pembunuhan Saidina Osman. Pada satu malam, Saidina Osman telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan di sampingnya adalah Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Ucapan Rasulullah SAW adalah, "Marilah berbuka bersama kami." Osman memahami bahawa itu adalah petanda ajalnya. Beliau pun berpuasa pada hari esoknya. Beliau memakai seluar yang labu supaya auratnya tidak terbuka jika dibunuh. Kemudian, kemuncak krisis iaitu pada musim haji tahun 33 Hijrah, Madinah ditawan oleh sekumpulan pemberontak yang terpedaya fitnah Yahudi munafik. Pada keesokan harinya, rumah Saidina Uthman dikepung. Mereka memaksa beliau untuk meletakkan jawatan atau beliau akan dibunuh. Namun, Saidina Osman dengan tegas menjawab, "Jawatan khalifah adalah pakaian yang Allah pakaikan kepada aku. Aku tidak akan mencabutnya selama-lamanya." Lalu beliau pun dibunuh pada hari Jumaat tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah ketika dalam keadaan sedang membaca Al-Quran dan bersembahyang. Sebelum pembunuhan Saidina Osman bin Affan berlaku, para sahabat yang ada di Madinah cuba untuk mempertahankan beliau.
Antara mereka adalah seperti Abdullah bin Umar dan Saidina Ali yang mengarahkan Hasan dan Husain, serta Zaid bin Sabit yang membawa orang Ansar bersama-samanya untuk mempertahankan Khalifah Uthman. Namun, Saidina Uthman bin Affan telah melarang mereka daripada menghunuskan senjata, bahkan memerintahkan mereka agar pulang ke rumah masing-masing. Kata Saidina Uthman, "Aku meminta kepada setiap orang yang menganggap wajib ke atasnya mendengar dan taat kepada khalifah agar tidak menghulurkan tangan dan menghunuskan senjatanya untuk bertempur." Seterusnya, jasa dan sumbangan Saidina Uthman. Yang pertama, Saidina Uthman telah mendermakan sebanyak 300 ekor unta dan 10,000 dinar untuk kegunaan tentera Islam dalam peperangan Tabuk. Yang kedua, beliau juga telah membeli sebidang tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Ketiga, Saidina Uthman telah menubuhkan angkatan tentera laut. Yang keempat, menjadi utusan Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaibiyah. Yang kelima, Saidina Uthman telah menyumbangkan banyak harta di jalan Allah. Yang keenam, beliau juga telah memperkenalkan sistem protokol. Dan sumbangan beliau yang terakhir ialah membentuk masyarakat yang mantap ekonominya.